Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada tazkirah kali ini ana akan kongsikan tentang berkaitan dengan membanyakkan doa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di dalamnya ialah apabila seorang muslim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kebaikan berkaitan dengan dunia dan akhirat, maka permintaannya akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis yang menjelaskan tentang keutamaan doa di bulan Ramadan ini ialah salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah rahimahullahu taala. Beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-shaimi inda fitrihi la da'watan ma turad." Ia bermaksud sesungguhnya orang yang berpuasa. Inna lis-shaim. Lis-shaim bagi orang yang berpuasa. Sebetulnya shaim ni, perkataan shaim, orang yang berpuasa ni, dia tidak hanya berpuasa di bulan Ramadan, tetapi meliputi puasa selain bulan Ramadan, seperti puasa sunnah, ya, puasa 3 hari setiap bulan, ataupun puasa Isnin Khamis, dan puasa-puasa sunnah yang lain. Cuma puasa di sini yang lebih ditekankan ialah apabila dia melakukan puasa wajib, puasa fardu. Kalau puasa sunnah itu juga digalakkan dalam berdoa, apatah lagi puasa fardu, maka ini lebih digalakkan lagi. Justru puasa fardu insya-Allah taala dia lebih digalakkan dan lebih dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini baginda Nabi SAW sebut inna lis-shaim, sesungguhnya. Bayangkan perkataan hadis ini dimulakan dengan perkataan inna. Bermakna ini sangat kuat, sangat taukid, ya, menegaskan bahawa baginda Nabi SAW memang dah sebut inna lis-shaim, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, orang yang sedang menahan laparnya, menahan dahaganya, kemudian dia beribadah kepada Allah, baca Quran dan sebagainya, dia menahan syahwatnya, kemudian dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inda fitrihi la da'watan ma turad. Inda fitrihi, ketika dia berbuka. Ya, inda fitrihi, ketika dia berbuka. Fitr di sini maknanya berbuka. Berbuka puasalah. Tapi yang dimaksud inda fitrihi ini, ketika dia berbuka ni maksudnya sebelum berbuka. Bukan ketika dia sedang makan ataupun minum dia berdoa, bukan. Tetapi dia sebelum berbuka tu la da'watan ma turad. Tengok dekat sini perkataan dakwah dia dimulakan dengan lam. Ini lam muzahlaq ataupun lam taukid. Dia dikuatkan lagi. La da'watan, dia betul-betul mempunyai doa. Mempunyai doa ma turad. Apa ma turad? Ma turad ini adalah tidak akan ditolak. Masya-Allah, tabarakallah. Ini salah satu keistimewaan di bulan Ramadan, bahawa sesiapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia berbuka puasa, maka doanya itu tidak akan pernah ditolak. Justru apa yang dia minta berkaitan dengan dunia ataupun akhirat, maka akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ketika kita sebelum berbuka ni kena ingat dan kita kena amalkan hadis ini sebelum kita berbuka. Banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kita berdoa kepada Allah supaya kita ni diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga melalui pintu Babur Rayyan. Bahkan dalam hadis yang lain juga disebutkan, hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, kata beliau, "Salasun la turaddu da'watuhum." Ya, bahwasanya ada 3 doa yang tidak akan pernah ditolak. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ataupun imam yang adil. Itu yang pertama. Yang kedua, was-shaimu hina yuftir. Dan orang yang berpuasa, orang yang berpuasa berdoa ketika dia berbuka. Hina yuftir. Dan dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin hatta yuftir, sehingga dia berbuka. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang teraniaya.
Kata Syekh Al-Qari rahimahullahu ta'ala, perkataan hina yuftir ni ketika dia mau berbuka puasa. Kenapa dia disebutkan ketika dia ketika dia sedang berbuka? Li'annahu ay al-fitru ba'da ibadatin. Sebab berbuka itu selepas dia ibadah. Keseharian dari pagi sehingga dia sebelum berbuka tu dia beribadah. Jadi sebelum berbuka tu dia memang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh, dalam keadaan lapar, dalam keadaan letih, dengan khusyuk, dengan keadaan merendahkan diri. Dia betul-betul memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia tadarruk, dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketenangan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, soalannya sekarang kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini, beliau mengatakan lisaimi da'watun mustajabatun inda fitrihi, bahwasanya orang yang berpuasa ni doanya akan diterima sebelum dia berbuka ataupun ketika dia mendekati berbuka puasa. Famata yakunu mahallu hadhihi da'wah qabla al-fitri am fi asna'i am ba'dahu. Yang dimaksud dalam hadis ini, adakah doa tersebut sebelum berbuka ataupun ketika berbuka ataupun selepas berbuka? Maka kata beliau ni, fa'ajabah ad-du'a'u yakunu qabla al-iftar 'inda al-ghurub. Yang dimaksud doa dalam hadis itu iaitu berdoa sebelum berbuka, sebelum berbuka puasa, bukan ketika berbuka. Naam. So beliau pun juga menyebutkan amma ba'dul fitr fa inna nafsa qad istarahat. Adapun selepas dia berbuka, fa inna nafsa qad istarahat wa farihat wa rubbama yahsulu ghaflatan. Kalau dah orang dah berbuka ni, biasanya selepas berbuka dah kenyang, menguap semua, dia terus rehat. Kadang ada yang tidur. Wa farihat pun dia bergembira kan. Kalau dah bergembira ketika dia mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tak seberapa khusyuk. Tapi apabila dia sebelum berbuka tu, masya-Allah, dia dalam keadaan lapar, penuh penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama yahsulu ghaflatan. Mungkin saja selepas dia dah makan ni, dia dah tak begitu khusyuk, dah lalai dan sebagainya. Inilah mengapa berdoa sebelum berbuka itu sangat dianjurkan. Naam, hada wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.